Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini aku nak cerita sedikit kisah macam mana kali pertama aku balik ke rumah keluarga mertua aku di kawasan pendalaman Sarawak, di Rumah Panjang, kawasan pendalaman Sarawak. Apa lagi? Jom. Okay guys, 2011 adalah tahun pertama untuk aku pulang ke rumah mertua aku di kawasan pendalaman Sarawak, di kampung Long Batan. Long Batan Tinja orang kata. Okey, kampung Long Batan lah, okey, di daerah Miri, Sarawak. Tapi bukan betul-betul di Bandaraya Miri ya, dia kawasan pendalaman betul di Rumah Panjang di kampung Long Batan. Dan tahun 2011 tu adalah kali pertama aku balik ke Sarawak bersama dengan isteri dan anak aku lah. So buat kali pertama ni memang sebenarnya aku memang excited sebenarnya nak balik ke rumah mertua aku. Sebab aku sendiri pun waktu tu aku dah Google lah, aku pergi sampai kafe, aku tengok Rumah Panjang macam mana. Aku selalu dengar isteri aku, mertua aku pun cerita kan. Tahun sebelum tu, tahun 2010, aku bawa mertua aku datang ke Terengganu. So tahun 2011 aku nak pulang ke Sarawak tu, memang aku agak excited lah. Sebab aku nak tengok sendiri keadaan macam mana rumah orang Sarawak ni, perjalanan nak pergi macam mana kan. Okay guys, yelah kali pertama kita nak balik waktu tu. Aku daripada Terengganu pun dah bersiap semua, beli barang-barang sikit macam keropok leko, keropok keping untuk bawa sebagai macam buah tangan lah nak balik ke rumah mertua aku ni kan. Jadi bila aku dah siap semua, packaging semua dah siap, sebenarnya seminggu 2 minggu sebelum tu pun aku dah siap dah beli macam-macam keropok pedah lah, keropok keping kan. Jadi bila dah siap packing semua, so pergilah ke airport Terengganu. Sebenarnya tahun 2011 tu adalah kali pertama sebenarnya aku naik flight untuk pergi ke destinasi yang jauh lah, dan dengan orang rumah aku sendirilah. Aku tak pernah naik flight pun. Excited tu salah satu sebab dia nak naik flight lah, tak pernah naik kan. Jadi memang rasa kita tu teruja berbenar orang kata. Jadi bila dah sampai ke airport tu, dah siap check in semua barang, luggage semua kan, dah siap semua. Dah masuk naik flight daripada Terengganu sampai ke LIA. Dan sampai ke LIA tu aku terpaksa tunggu lama sikit sebab aku naik flight daripada Terengganu tu paling awal. Tak silap aku pukul 7.30 macam tu flight dia. So sampai ke airport KLIA tu lebih kurang dalam 45 minit macam tu je, lebih kurang 1 jam lah. Lepas aku keluarkan barang semua tu, aku pun check in lagi sekali untuk naik flight ke Miri pula. Jam untuk aku naik flight ke Miri tu adalah lebih kurang dalam pukul 2.30 macam tu. So aku kena tunggu lama jugalah kat airport tu. Tunggu lebih kurang relax lah, sebab aku pun taklah biasa sangat dengan airport sana kan. Jadi kita pun walaupun pernah pergi, tapi kita masih tak biasa sebab belum ni kita pergi hantar orang je. So kali ni kita sendiri nak pergi naik. Jadi kita kena pandai berdikari lah, tanya orang tu, tanya orang ni, tak tahu kan. So bila dah sampai kat sana, naik flight pada KLIA untuk pergi ke Miri pula dalam pukul 2.30 macam tu. So naiklah flight daripada KLIA, sampailah ke airport Miri. Bila sampai saja ke airport Miri, aku dengan rumah aku pun dah bersiap-siap semua, relax sekejap, telefon adik ipar aku semua, dah call dia orang yang kita dah sampai. Aku pun bawa rumah aku, okay, kita pergi solat dululah sebab takut nanti dia lambat pula nak ke mana-mana pula kan. So aku pun solat dulu dekat airport Miri. Dekat atas tu kan ada satu surau dia dekat tepi Mary Brown. So kat situlah aku solat, Zuhur Asar dah siap semua. Lepas tu sementara tunggu adik ipar aku tu, aku pun pergi meraya-raya jugalah dekat airport, dalam kawasan airport Miri tu. Airport tu tak besar sangat, tapi aku tertarik dengan satu Borneo Heritage punya kedai dalam airport Miri tu. Aku duk tengok belek-belek barang kan, barang cedera hati ataupun craft tangan daripada Sarawak sendiri tu. Tapi aku tak beli lagi lah waktu tu. Sebab apa? Nanti nak balik betul-betul nanti barulah kita tengok balik apa benda yang kita nak beli untuk buat macam cedera hati untuk orang di Terengganu pula, keluarga mak aku kan. Jadi aku pun tunggu sampailah adik ipar aku. Adik ipar aku nama dia Abok. Kita nama betul dia Andrew Senen. Tapi kita orang panggil Abok lah. Abok ni macam panggilan manja lah. Kalau orang Terengganu panggil macam awang, bujang ke, macam gitu kan. Tu nama panggilan lah. Orang biasanya orang Sebok ataupun orang Kayan orang panggil macam gitulah. Macam isteri aku, dia orang panggil Baung. Sesampainya adik ipar aku dekat airport tu,
aku dengan rumah aku, dengan adik ipar aku sekalipun dah angkat barang letak atas highlight lah, dan jadi jejak kasih lah sikit rumah aku dengan adik ipar aku ni. Sebab rumah aku dengan adik ipar aku lelaki ni, dia lah adik-beradik kandung 2 orang. Yang lain tu adalah adik sama ibu tapi tak sama ayah kan. So adik ipar aku lelaki ni lah, abok ni lah, memang rapat dengan isteri aku rapat betul-betul lah, sebab dia ni adik-beradik kandung, mak ayah sama kan. Jadi jejak kasih lah sekejap, peluk-peluk kan. Okey, lepas tu dah naik tu, yang bawa highlight tu adalah Uncle Ahoy. Uncle Ahoy ni Chinese lah. Dia keluarga belah bapa mertua aku, arwah bapa mertua aku kan. Jadi dia pun naik highlight dia tu, dia pun bawa kita orang. Dalam perjalanan tu lah Uncle Ahoy tanya aku, dah makan ke? Kata dah makan. Dah sebenarnya dekat airport di KLIA kan. Jadi lepas tu dia cakap, tak apalah, kita pergi makan dululah. Sebab dekat tempat kita nak pergi ni tak ada kedai Melayu, dia kata. Maksud dia kedai Muslim tak ada lah kat situ. So dia pun bawa lah kita orang ni, aku, rumah aku, anak aku dengan adik ipar aku abok tu pergi ke satu kedai restoran Muslim lah. Kalau tak silap aku, restoran tu kedai mamak lah, kedai mamak dekat salah satu dekat Bandar Miri tu. So pergi kat situ makan lah. Makan dah siap, kenyang apa semua. Aku memang bajet makan ni untuk malam sekali lah kiranya. Sebab takut susah nak cari makanan yang halal kan, yang Muslim punya. Jadi tak apalah, aku dah siap makan semua. Lepas tu kita pun naik lah highlight balik. Barulah Uncle Ahoy ni bawa aku, family aku ni dengan adik ipar aku tu pergi ke tempat untuk kita menginap untuk malam tu. Sebab aku tak balik terus lah hari tu. Sebab kalau dah sampai dekat Miri tu dalam pukul 5 lebih, pukul 6, kalau nak balik ke kawasan pedalaman tu memang jauh satu lagi jalan dia gelap kan. Lepas tu off road pula, jadi tak sesuai lah balik malam. Jadi aku tumpang orang lain, kita orang panggil uncle lah. Ada setengah tu panggil macam toke juga, sebab dia ni bayar upah orang dekat kampung tu untuk buat kerja kan. Okay guys, lepas tu Uncle Ahoy ni bawa lah aku dengan rumah aku ni pergi tempat untuk kita menginap tu. Sebenarnya tempat menginap ni dia bagi aku satu bilik lah. Satu bilik tu sebab dia, Uncle Ahoy ni ada restoran tau. Restoran Chinese food, seafood punya restoran Cina lah. Restoran Cina. Uncle Ahoy ni Chinese ya. So dia buka restoran dekat Bandar Miri tu. Jadi ramai juga, aku tengok pekerja dia pun ramai, customer dia pun ramai datang makan kan. Tapi sebab makanan yang ada dekat situ kan makanan yang kita kata bukan makanan yang halal lah. Tingkat atas kedai dia tu dia buat macam bilik lah, bilik kecil-kecil untuk pekerja-pekerja dia tinggal. So adik ipar aku ni, abok ni waktu tu dia kerja dengan Uncle Ahoy tu juga. So dia pun bagi satu bilik untuk abok ni. So malam tu aku tidur dekat situ je lah dengan adik ipar aku tu. Dalam bilik tu pun tak ada apa sangat pun, dia ada macam bantal sikit, ada macam totu kan. Itu je, simple je. Toilet pun ada satu tu kongsi ramai-ramai dengan pekerja-pekerja dia yang lain lah. So aku pun tak apalah, kita tidur kat sini. Okay guys, pada waktu malam tu aku pun tidur kat situ kan, kalau ikut kan. Jadi aku pun sembang-sembang lah dengan adik ipar aku, apa benda lagi kita nak kena sedia untuk balik ke kampung. Jadi adik ipar aku kata, kalau boleh abang belilah barang-barang apa sikit, sebab nanti kat sana tak ada tempat nak beli apa, nak beli shopping apa, memang payah lah. Sebab memang tak ada kedai-kedai pun, ada kedai kunci kecil lah, tapi barang pun jadi mahal lah. Sebab dia memang makan harga, sebab nak bawa ke kawasan pedalaman ni memang susah sikit kan. Jadi untuk memudahkan aku, sepanjang aku duduk lebih kurang dalam 10 hari macam gitu dekat rumah mertua aku, jadi aku pun beli barang-barang siap. So malam tu aku dengan rumah aku, adik ipar aku ni pergilah satu macam mall lah depan dengan kedai Uncle Ahoy itu. Seberang jalan tu dia macam ada kedai macam The Store, My Day macam gitulah. So kita orang pun pergilah kat situ untuk beli-beli barang-barang dapur lah, macam beras sikit, lepas tu macam susu, Milo, sardin, barang-barang basic lah untuk masakan. Bawang lah kita beli kan. So tak apa, aku dah siap pun beli semua barang-barang kat situ. Pun kita orang pun bawa, aku ingat ya, aku bawa plastik banyak waktu tu. Memang banyak barang aku beli, bekal-bekal untuk bawa balik ke kampung. Dan waktu tu juga aku ada beli juga macam pensil lah, buku lah untuk adik-adik ipar aku yang masih bersekolah kan. Waktu tu memang cuti sekolah ha, sebab bulan, tak silap aku bulan 11 lah waktu tu aku balik. Jadi memang cuti sekolah sebelum Christmas ya, memang betul. Sebab waktu tu sebelum dengan Christmas lah, lebih kurang dalam berapa 2-3 minggu sebelum Christmas aku balik. Jadi aku tak sempat Christmas.
kali pertama aku balik tu memang tak sempat Christmas lah. Sebab aku pun waktu tu je aku ada free untuk balik kan. Jadi tiket pun murah kat situ lah sebenarnya. Jadi kalau Christmas memang harga pun lebih mahal lah orang kata. Jadi aku pun beli tiket yang lebih murah lah, mengikut kemampuan aku kan. So barang-barang yang dah beli tu pun buat naik atas bilik adik ipar aku tu dulu. Kita pun duduklah situ, rehat situ dan bermalam lah dekat situ untuk satu malam. Keesokan paginya aku pun memang bangun awal lah. Kita nak solat subuh kan. Aku dah kejut rumah aku. Anak aku waktu tu tidur lagi, memang lena lah anak aku tidur waktu tu. Aku dah bangun siap-siap apa semua, kemas-kemas barang, tengok apa yang patut kan, susun elok-elok, pergi mandi siap-siap. Dan adik ipar aku tanyalah aku, abang nak makan apa pagi ni? Kata kedai Melayu tak ada kat sini. Dia kata kedai Muslim lah maksud dia, kedai Melayu tak ada kat sini. Kata kalau ada pun jauh. Kata kenderaan angkat ahui tu tak ada. Tak ada tu tak adalah, maksud dia tak ada kenderaan angkat ahui tu tak ada kebetulan. Sebab angkat ahui tu pergi ambil barang ke apa waktu tu, cari barang basuh ke apa, aku tak pastilah waktu tu kan. Tapi tak ada kenderaan. So aku kata tak apa, kita makan roti ni sikit lah yang kita beli dah semalam tu. Dah prepare untuk perjalanan untuk balik ke kawasan pendalaman, kawasan tempat rumah mak tu aku ni kan. Apa, kita pun makan yang tu je, sarapan yang tu je. So kita relax apa semua barang. Lepas tu kita pun buat turun barang lebih kurang dalam pukul 8 lebih macam tu jugalah. Lewat juga waktu tu. Turun kat bawah tu. Waktu tu lah aku jumpa dengan isteri yang ke Ahui ni, dengan mak mertua dia sekali. Mak mertua dia pun ada juga duduk dekat kedai tu, dekat bawah tu. So aku pun duduklah satu meja dengan dia orang, sembang-sembang lah. Sembang-sembang, cerita-cerita apa semua kan. Dia orang ni pun macam segan lah dengan aku. Sebab apa? Sebab dia nak belanja makan, tapi dia tengok aku ni macam jagalah daripada segi pemakanan dan apa semua. Sebab dia pun tahu kita ni tak makan makanan-makanan yang dia orang serve pada customer kan. Jadi dia pun offer lah aku untuk makan roti canai dekat kedai dia. Dekat kedai dia, roti canai kat kedai dia tu Melayu, bukan Melayu, Islam lah, Muslim Indonesia yang buat kerja, yang tebal-tebal roti canai tu. Jadi dia pun tak apalah, makan roti canai je lah macam tu. Kita pun risau kita nak makan macam mi goreng lah apa semua tu, takut ada Barbie kan. Jadi dia pun faham dia tu. So dia pun bagilah roti canai. Bagi roti canai tu pun, walaupun aku sebenarnya aku was-was juga nak makan lah. Sebab kuah roti canai tu kan ayam. Ayam tu kita tak tahu ayam tu dia beli dari mana. Kita takut sembelihan ayam tu pula bukan Muslim yang uruskan. Tapi aku kata tak apalah, kita makan roti saja. Makan roti canai saja, tak cicah dengan apa nama kuah gulai ke ataupun kari ayam tadilah. Makan-makan tu dah siap makan semua. Aku ini pun sampai. Dia kata nanti balik dengan apa uncle seorang lagi tu, aku lupa nama dia. Tapi dia ni memang ada kerja dekat kawasan pedalaman tu. Dia kata dia yang akan bawa kita orang ni untuk balik ke sana. Mana aku akan tumpang uncle ni. Uncle seorang lagi aku lupa nama dia, tapi dia setengah orang tu panggil macam toke juga kat dia. Sebab dia menggajikan orang dekat kampung Lombatan tu untuk buat kerja dekat kebun lah. Maknanya orang kampung kat situ pun ada buat kerja, dapatlah gaji daripada dia ni lah, daripada toke ni. Kita pun panggil uncle macam tu je. Aku pun tak tahu nama dia apa. Lupa. Bukan tak tahu, waktu tu aku ingat, waktu sekarang ni tak ingat. Okey, tak apa. Lepas tu aku pun letaklah barang, semua isi barang dalam highlight lain lah, kenderaan lain. Letak semua barang isi semua. Aku ingat ni, waktu tu kenderaan tu ada dua tong minyak besar. Dia kata nanti kita nak kena isi minyak ni, kata sebab nak pakai untuk mesin apa semua kan. Okey, tak apa, kita isilah. Jadi aku pun letaklah barang dekat bahagian belakang highlight tu dan tutup dengan canvas sama semua siap kan. So bermulalah perjalanan aku untuk menuju ke destinasi sebenar. Tapi dalam perjalanan tu token ni cakap lah, uncle ni cakap, saya nak pergi ni dululah sekejap, jumpa kawan dia ke apa, dia ada urusan sikit lah. So aku sebelum pergi tu, dia pergi singgah 2-3 tempat lah. Jadi lama lah perjalanan tu, jadi lama. Aku tak silap aku hampir pukul 12 lebih waktu tu pun tak settle lagi, tak siap lagi. Sebab dia pergi kedai ni sekejap, pergi kedai ni sekejap, pergi kedai ni sekejap. Sebelum nak pergi kawasan pedalaman kan, dah ambil masa yang agak lama. So dia kena prepare barang banyak-banyak dulu. Dah siap settle kerja dia. Tapi aku duduk sekali lah dalam kenderaan tu. Dia bawa sekali dah kan. Kita pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Dah siap, barulah mula journey kita orang tu. Kalau tak silap aku, jalan yang aku tuju tu adalah jalan daripada Miri untuk ke Bintulu. So laluan tu lah kita orang pergi.
Lalu jalan, aku ingat jalan dia naik turun bukit, naik bukit turun bukit. Sebab jalan dia dua line je. Dua line saja. Jalan biasa, tak adalah lebar sangat, jalan sempit je. Macam ngam-ngam kereta je, tak lebar sangat jalan dekat Sarawak ni. Okey guys, perjalanan lebih kurang dalam setengah jam macam itu perjalanan kereta. Lepas tu uncle ni, toke tadi tu singgah dekat Petronas dan kita pun isi minyak dulu kat situ. Isi minyak dulu dalam 2 tong drum besar tu kan. So isi penuh dalam tu dulu. Agak lama juga masa dia nak isi penuh dalam tu. Sambil-sambil tu aku sembang lah dengan adik ipar aku, dengan uncle tu, dengan toke tu lah. Aku sembang semua siap apa semua. Kemudian dia cakap, nanti nak kena pergi satu tempat lagi ni. Tapi tak apa, nanti uncle hantar kamu tinggal dekat satu kedai dekat Bekenu, simpang Bekenu, dia kata. Okey, tak apalah. Dia nak patah balik, dia katanya. Lepas tu kita pun teruskan perjalanan selepas isi minyak tu kan, sampai ke simpang Bekenu tu. Simpang Bekenu ni adalah satu simpang sebelum masuk jadi berjalan utama, sebelum masuk ke kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya lah, kawasan pedalaman kan. Sebelum masuk tu ada main dia lah, main road sebelum masuk ke kawasan pedalaman betul. So sampai kat Bekenu tu ada satu kedai ada kedai situ. Jadi rumah aku dan adik ipar aku tunggu kat situ lah. Sementara toke tu pergi patah balik, nak ambil barang ke nak jumpa orang apa, aku tak ingat lah, urusan dia lah kan. Aku duduk situ lebih kurang dekat sejam juga kot. Barulah dia sampai. Bila dia sampai balik, kita teruskan perjalanan. Terus masuk dalam jalanan tu, aku ingat lagi jalan dia tak berturak Jalan dia berbatu-batu, pakai batu geseran tu, warna putih-putih. Biasa orang nak buat jalan tu kan, orang akan letak batu tu dulu kan. Dalam perjalanan tu jugalah token ni ada sembang dengan aku, inilah highway Sarawak, dia kata. Dia kata jalan ni dulu dirasmikan oleh Datuk Seri Najib. Dia lah bagi tahu, aku pun tak cek lah pula kan. Dia kata Datuk Seri Najib, tapi tak siap-siap lagi, dah berapa tahun dah tak siap-siap lagi. Tapi jalan tu untuk tahun sekarang ni dah siap dah lah. Dah beberapa 2 tahun 3 tahun lepas dah siap lah jalan tu. Memang cantik lah jalan kan. So jalan tu waktu tu tak siap lagi. So aku masuk lah jalan tu, naik ailak kan, dengan berdebunya apa sebenarnya, tak apa. Sampai dekat simpang SMK Bakung waktu tu, sekolah menengah Bakung. Aku ingat lagi rumah aku, abang, ni lah sekolah, ya sekolah ni lah, sini sekolah saya, sini. Dia nak duk cerita lah hal sekolah dia pula kan. Dia memang macam mengimbau kenangan lah. Isteri aku waktu tu memang excited lah. Dia tunjuk tu lah serama, tu lah kelas tu, bilik darjah dia dulu, sini. Memang seronok lah dia balik kampung kan. Sebab dah 3 tahun tak balik, lepas kahwin tu 3 tahun tak pernah balik lagi, tu baru balik. Jadi tak apa, dia pergi masuk lorong dekat simpang dekat SMK Bakung tu, menuju ke dalam lagi. Jalan tu pun masih tak berturak dia macam gitu kan. Sampailah kita orang sampai dekat satu pekan kecil lah. Pekan kecil di kawasan situ, ada nama dia Lapok. Lapok ni sekarang ni dah ada sekolah dekat situ. Kat Lapok tu dah ada sekolah. So Lapok ni adalah pekan kecil terakhir sebelum aku masuk ke jalan. Memang tak berturak langsung, memang tak berbatu langsung orang kata. Jadi pergilah dekat Lapok tu. Adik aku cakap lah, abang kat sini lah ni, kalau nak telefon ke apa ke, kat sini je ada line telefon. Kalau dalam sana nanti susah nak dapat line telefon. Jadi kalau nak telefon kat sini. Jadi aku pun tak apalah, aku turun dengan rumah aku, turun dekat situ, tengok kat pekan situ, tengok memang ada lah makanan pun ada. Air 10, aku ingat dia, aku beli air 10, air kotak 2-3 krep juga aku beli, ingat waktu tu. Lepas tu aku ada beli barang-barang tambahan sikit lagi lah, sebab malam tu pun dah beli kan. Tu adik ipar aku cakap lah dengan rumah aku, dia cakap bahasa dia lah, bahasa Sebok. Adik ipar aku ni cerita kat isteri aku, kata nanti nak makan apa kat sana, tahu kan hari-hari nak makan sosis je yang beli tu kan. Kata tak apalah, kita cari ayam. Orang rumah aku tu cari ayam, sebab ayam tu ada ayam hidup. Kita beli ayam hidup. So kata begitu, aku kata tak apalah, kita pergi tengok ayam hidup lah. Rumah aku bagi tahu aku kan. Lepas tu jom kita pergi beli ayam hidup. Aku pun cari, jumpalah kedai yang jual ayam hidup. Ayam hidup bukan ayam dah disembelih, ayam belum proses lagi. So tengok situ memang yang uniknya aku tengok, ayam kat situ memang dikurung dalam sangkar pun ada, yang memang dah letak dalam kotak pun ada. Tinggal kepala je tu keluar kepala je. Jadi tak apalah, aku pun beli dalam 3 ekor ayam. Sempatlah untuk
Untuk beberapa hari aku duduk kat situ kan. Aku ingat waktu tu kalau tak ada lauk aku nak pergi mancing lah dengan adik ipar aku dekat rumah mertua aku tu. Okey, tak apa, aku pun beli 3 ekor ayam. 3 ekor ayam letak atas highlight semua siap. Jadi uncle ni pun mulalah bawa lagi kenderaan ni nak singgah di satu tempat lagi sebelum pergi ke kawasan jalan yang tak berturak tadi lah. Untuk makluman lah, sebab Lapok ni dia ada satu jambatan tau. Aku tak lalu jambatan tu. Kita orang waktu tu memang tak lalu jambatan tu. Sekarang ni memang dah boleh lalu jambatan tu dan lalu jalan satu lagi. Jalan satu lagi tu memang boleh terus sampai ke rumah mertua aku lah, dekat Kampung Long Batang ni. Tapi jalan satu lagi ni nak tak nak nanti kita orang sampai sana kena cross sungai untuk ke seberang tu. Jadi aku lalu jalan yang sebelah sini sebab jalan kat sini katanya tak siap lagi, tak boleh sampai ke rumah katanya. Okey, tak apa, kita lalu jalan satu lagi lah, jalan lama. Sebelum masuk betul-betul jalan tu ada satu rumah. Rumah tu belah kanan aku ingat lagi. Token ni bawa kita orang singgah kat situ dulu. Sebab apa singgah kat situ? Sebab dia nak turunkan galon minyak yang dibeli tadi tu, nak turunkan 1 tong tak silap aku dekat situ. So aku pun terpaksalah turunkan barang-barang dulu, buat turun galon minyak tu orang dulu. Dah siap tolong buat turunkan semua. Ken ni cakap saya nak pergi tengok kat kebun sekejap, ada hal sikit kat kebun, nak pergi tengok kebun sebab pekerja dia yang dekat rumah tu adalah rumah pekerja-pekerja dia, pekerja-pekerja orang kat situ lah, orang kampung situ, tapi rumah pekerja-pekerja lah kat situ. Jadi Token ni pergi tengok kebun dulu kat situ. Jadi aku ni dengan rumah aku, dengan adik ipar aku tunggu je lah dekat rumah tu. Tapi tak naik atas lah sebab dia kata rumah tu rumah bujang kan. Bukan rumah bujang pun, rumah pekerja-pekerja, memang berselerak, tak sesuai lah nak bagi tu orang naik. So aku lepak dekat bawah tu lah. Dan waktu aku lepak dekat bawah tu lah aku nampak satu kepala ayam. Kepala ayam dengan body dia ada pecah-pecah sikit. Adik ipar aku kata, ni sebab kena makan dengan biawak lah ni, dia kata. Biawak selalu datang makan ayam kat situ kan. Jadi dia kata, geram betul lah, dia kata. Dia cari-cari mana biawak tak jumpa kan. Tapi tak apalah, dia pun ambil bangkai ayam tu, dia pun baling dalam sungai kecil belakang rumah tu. Sebab dia kata dalam tu biasanya ada buaya. Dia kata, aku dengar buaya, risau pula aku. Okay guys, lepas lebih kurang dalam beberapa minit, lebih kurang dalam 10 ke 20 minit macam gitu, Token tu pun datang balik sampai. Token ni pun cakap, jom kita mulakan perjalanan kita. Ni baru betul-betul adventure, dia kata. Dia kata, okey tak apa, jom masuklah jalan. Memang jalan off road lah, jalan kebun lah, kebun orang, ada ladang sawit lah, kiri kanan lah tu ada getah lah tu, hutan macam gitu kan. Tak apalah, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit. Waktu tu sebenarnya kita orang dah bertolak tu agak lewat dah juga. Sebab waktu tu dah silap aku dalam pukul 5, pukul 6 dah juga waktu tu. Memang lewat sebab banyak singgah kan. Daripada pukul 12 tu dekat Miri lagi tu, singgah satu, singgah sini, singgah situ, singgah sini. Last sekali dalam pukul 6.30 macam gitu kita orang baru start perjalanan tau. Memang takut gelap jugalah kan. Tapi tak apalah kata. Jalanlah juga, jalan. Sampailah gelap waktu tu jalan. Memang gelap betul. Lepas tu kereta ni ada berhenti mengejut satu tempat. Aku pun terkejut, kenapa ni? Tengok, kita tengok, ada pokok tumbang. Adik bawa tu, bang ada pokok tumbang lah. Tak apalah, turun sekejap. Turun, dia tengok, pokok ni sebaiklah pokok yang ranting dia je, hujung pokok tu je kan, bukannya batang besar kan. Jadi dia pun ambil parang dia tu, parang Sarawak tu. Kalau korang tengok parang Sarawak tu memang cantik lah. Aku pun ada satu. Mak mertua aku bagi. Adik ipar aku pun ambil parang tu. Dia pun tebas-tebas lah pokok-pokok tu sikit untuk mudahkan laluan kenderaan lalu kan. Tebas. Dah siap apa semua. Aku pun tolong jugalah alih-alihkan ranting semua kan. Tinggal orang rumah aku dengan anak aku je dalam kereta waktu tu. Waktu tu dah alihkan semua. Dia orang pun rehat sekejap. Jalanan agak lama waktu tu. Dia pun nak isap okok dulu ke, nak relax kan. Okey, dia pun relax dulu, minum dulu sekejap. Lepas tu baru start balik, naik kenderaan balik, teruskan perjalanan kita. Waktu tu memang gelap dah, jalan tu memang gelap. Aku pun memang risau juga waktu tu. Risau bukan apa, aku takut ada gajah ke, ada Barbie ke, langgar mengejut lah. Jadi isu lain. Tapi kalau Barbie pun, kalau langgar dia orang akan ambil jadi lauk. Tapi tak apa, teruskan perjalanan lagi sampailah ke satu kawasan tu. Kawasan tu macam lapang je, gelap lah. Kawasan ni memang gelap, tapi dia macam lapang sikit. Adik ipar aku kata, dah sampai dah ni bang, dia kata. Aku pun tengok lah dekat kawasan ujung-ujung sana macam ada cahaya-cahaya lampu. Ni lah lampu-lampu
orang rumah panjang kata. Oh tu rumah-rumah orang tu. Tapi kampung-kampung orang lain lah. Bila sampai je kawasan tu sebenarnya parking kenderaan lah. Kat situ memang kawasan parking kenderaan lah. Memang banyak kenderaan kat situ kau tengok. Lepas tu kawasan parking tu sebenarnya berdepan dengan kampung Long Loyang. Kampung Long Loyang. Jadi kampung mak aku ni kampung Lombatan. Kampung Lombatan ni atas sikit. Dia kata atas sikit pada situ. Kena patah balik kat situ sikit. Jadi nak tak nak kena tunggu mak mertua aku lah pula sampai kat situ. Uncle ni terus tekan horn. Ping 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 ping. Bila tekan horn tu semua tingkap lah lampu pun terbuka, tengok-tengok rumah-rumah orang lain. Dia macam suara-suara macam gitu lah. Dia saut-saut suara lah. Takut keluarga dia orang ada balik ke kan. Tapi mak mertua aku pun memang dah ready lah. Yang kita orang sampai pukul apa kan. Jadi adik ipar aku ni, abok ni pun pergi jalan masuk macam ke semok sikit macam tu. Dia memang panggil Sarawak man lah orang kata. Okay, tough lah dia ni, adik ipar aku ni. Dia pun pergi sana sikit, dia pun ambil lampu, buat lampu, panggil. Lah tu dengar belah sana, kampung yang sebelah sana tu, kampung Lombatan tu. Sahut balik. Berbalas-balas sahutan lah. Orang sana panggil, orang sini panggil. Okey, maknanya dah confirm dah sampai. Jadi mak mertua aku pun dengan bapa mertua aku tu dengan adik-adik ipar aku lain waktu tu naik sampan. Bot panjang kat Sarawak ni bot macam bot panjang. Dia tak ada lebar benar. Bot ni bot panjang, bot kayu lah. Jadi dia orang pun naik aku bunyi lah. Dia kurang dalam 2 minit juga kot. 2 minit 3 minit macam tu sampai kat depan tu. Sampai depan tu aku nampak lah mak mertua aku, bapa mertua aku, adik-adik ipar aku yang aku sendiri pun tak pernah jumpa depan-depan tu. Kali pertama aku jumpa, aku memang seronok lah. Dia kata, mak aku kata, tak apa, naik dulu. Bapa Umek, dia panggil, Bapa Umek naik dulu. Dia kata, dia panggil aku Bapa Umek. Sebab anak sulung aku dia panggil Umek ya. Nama Umek ni macam panggilan manja lah, anak aku sulung tu. Dia panggil, Bapa Umek naik dulu. Bau naik ni dah sampai. Nanti adik-adik pergi ambil barang-barang dekat belakang helak tu. Aku pun ambil yang penting-penting dululah, ambil baju aku dengan barang-barang macam laptop aku semua aku bawa juga waktu tu. Aku ambil dulu barang-barang tu, naik sekali dengan aku lah, dengan rumah aku tu, naik. Apa mertua aku pun bawa, mak mertua aku pun sekali waktu tu bawa bot. Memang first time lah aku naik bot waktu malam, gelap waktu tu kan. Memang excited lah pada aku, memang excited gila lah waktu tu. Sampailah ke jeti kampung Lombatan. Okay, so sampai kat jeti tu mak mertua aku kata cabut slipper sebab dekat situ kan macam lecak sikit kan, berseluk kan. Lepas tu cabut slipper dulu, pegang kat tangan je. Aku pun naik atas jeti tu, pegang bawa beg aku semua, bawa anak aku, isteri aku naik semua. Jeti tu memang cantik, dia macam ada laluan kayu dah dia buat lah, panjang macam itu. Sampai ke depan situ adalah rumah panjang mak mertua aku pun tengok macam sekolah orang tengok macam asrama rumah panjang macam gitu kan. So semua orang intai sebab rumah panjang yang Lombatan yang isteri aku duduk ni, keluarga mertua aku duduk ni adalah sepanjang-panjang rumah tu adalah ahli keluarga dia lah, sanak saudara dia, mak saudara, pak saudara dia, memang rumah tu dah duduk kan. Jadi semua orang tengok lah daripada tingkap tu. Yelah aku dah kahwin tu, first time aku balik ke Sarawak, rumah mak mertua aku. Dan bila tengok macam itu memang dengar lah, Lia balik. Lia bukan balik, dia panggil muli. Lia muli, bau muli. Dia kata memang excited lah. Aku pun jalan lah, bawa barang-barang, jalan ikut mak mertua aku kan. Tengok lah, malu pun ke, bukan malu pun, segan segan first time kan. Orang tengok kita macam artis pula, ada itai kita ramai-ramai macam gitu. Dan naik tu dengar sautan anjing. Biasa di bawah rumah panjang ni dia orang bela anjing dia pun semua dekat bawah tu lah. Tiba-tiba orang rumah aku lagi. Abang lagi anjing. Dia pun pipi anak aku, dukung anak aku ni. Dukung rumah aku, dukung anak aku. Aku tengok aku ikut dah lagi kan. Dia orang atas tu dia senyum je, gelak-gelak je tengok aku kan. Jadi tak apa, aku pun naik tangga. Tangga tinggi juga nak tangga tinggi juga, naik tangga kayu kan, naik sampai atas. Wah, first time aku tengok rumah panjang. Dia orang, aku ni waktu tu rumah aku ni disambut dengan senyuman yang ceria lah oleh orang rumah panjang kampung Lombatan ni, dengan pak saudara dia ada, mak saudara dia, salam-salam, peluk-peluk kan. Lepas tu aku pun sama lah, salam-salam semua. Lepas tu mak aku kata, tak apa masuk dulu rumah, rehat dulu. Aku pun masuk lah dekat rumah panjang ni. Yang tempat aku cakap tadi dia orang tengok tu, sebenarnya itu dia orang panggil ruai. Ruai ni macam beranda lah. Beranda dia orang ni bersambung lah. Jadi macam sekolah, macam kita kat sekolah kan ada beranda kan, tapi dia besar lagi lah.
memang sesuai nak buat aktiviti ke apa, memang lebar, memang sesuai, memang best. Jadi dekat beranda tu lah dia orang biasanya tempat untuk rehat ke, lepak-lepak petang-petang, minum-minum ke, dia orang kat situ lah. So aku pun masuklah dalam rumah mertua aku. Sampai rumah mertua aku tu, masuk dalam rumah mertua aku tu, aku pun basuh kaki apa semua siap. Aku pun cakap nak solat dululah. Lah tu rumah aku waktu tu apa saudara dia datang, mak saudara dia. Tak apalah, dia layanlah dulu sekejap, aku nak solat dulu sekejap. Aku pun waktu tu segan sikit lah. Kita pun first time, malu-malu je juga waktu tu. Tapi cuba tak tunjuk sangat. Kita rasa perasaan kita malu waktu tu, segan waktu tu kan. Okay, tak apa, aku pun buat tak tahu je. Aku pun solat, apa semua siap. Dah siap solat, barulah aku pergi ke dapur. Kat dapur tu aku tengok, ramainya orang dekat rumah mertua aku ni. Semua lepak kat dapur tu sambil minum-minum lah. Aku pun ada keropok tu, bagi. Aku pun suruh bagi keropok lah. Mak saudara dia bagi keropok yang pedas tu. Aku bagi keropok keping tu. Cerita lah sikit, keropok ni kena goreng dulu. Keropok yang pedas ni boleh makan terus. Aku cerita macam gitu lah. Dia orang pun macam seronok lah, seronok. Raih lah kita, macam-macam lah cerita. Memang best lah. Aku rasa tu lah pengalaman yang paling best buat kali pertama aku pulang ke rumah mertua aku lah. So itu adalah sedikit sebanyak cerita kali pertama perjalanan aku untuk pulang ke rumah mertua aku di kawasan pedalaman Sarawak. Okay guys, sebenarnya rumah panjang mertua aku duduk tu adalah kebanyakannya adalah orang Kayan tau, orang Kayan. Mak mertua aku ni pula adalah orang Sebok. Jadi mak mertua aku ni tinggal kat situ sebab bapa mertua aku dulu memang orang kat situ lah, memang kat tinggal kat situ. Jadi mak mertua aku ni bila bapa mertua aku dah meninggal, dia kahwin dengan suami baru ni pun dia tinggal kat situ lah sebab suami baru ataupun bapa mertua tiri aku ni orang asal dekat rumah panjang Long Batang lah. Jadi memang isteri aku membesar kat situ lah kan. So itu adalah sedikit sebanyak cerita aku kali pertama aku pulang ke rumah mertua aku di kawasan pedalaman Sarawak, di kampung Long Batang. So untuk episod akan datang aku akan cerita apa benda aktiviti yang aku buat kat situ. Sebenarnya memang best, memang best. Kalau korang tak pernah pergi, cubalah singgah-singgah. Ada peluang pergilah singgah-singgah kawasan pedalaman Sarawak ni. Memang diorang memang raih betul lah. Orang-orang macam kita ni yang tak biasa pergi, memang dia raih. Macam aku, bapa mertua aku orang sana, memanglah dia raih pun sebab mertua aku kan. Lalu orang luar datang pun memang dia raih. Memang dia orang baik-baik semua. Macam gitu. So, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.